Salam sayang semua. Okey, saya harap kamu semua sihat sejahtera hari ini. Kita sambung lagi dengan topik hukum set, tetapi kali ini kamu akan belajar bagaimana mempermudah ungkapan set yang ada melibatkan tambah, tolak dan juga darab. Kamu juga akan menentukan sama ada mana-mana set yang diberi itu adalah set yang serupa ataupun tidak. Dan juga kamu akan belajar menisbahkan penyebut bagi ungkapan yang melibatkan set. Okey, mari kita tengok apa benda tiga-tiga ni. Okey, kita tengok sebagai contoh yang pertama. Okey, kamu ada 3 set 5 tambah dengan 5 set 3. Boleh tak permudahkan ni? Mestilah boleh. Sebab apa? Sebab kedua-duanya ada set 5. Jadi kamu boleh tambahkan saja. Jadi 3 tambah 5 dapat 8 set 5. Okey. Contoh yang kedua, kita tengok kamu ada ni. Okey. 6 darab dengan ni dalam bracket ungkapan lain kat dalam bracket. Jadi apa nak buat? Yang ni kamu darab. Set 6 ni darab dengan ini. Kemudian set 6 darabkan dengan yang kedua ni. Okey. Okey, set 6 darab dengan 3 set 6 kamu akan dapat 3. Okey, set 6 darab dengan set 6 berapa ni nilainya? Set 6 darab set 6. Ya, betul 6. Jadi ini adalah 3 darab dengan 6. Kemudian kamu darabkan set 6 ini dengan ni pula. Bermakna kamu ada, ini tanda dia tolak. Jadi jangan lupa letak tanda tolak 5. Kemudian ini lagi sekali set 6 darab dengan set 6. Jadi jawapannya 6. Okay, jadi dua-dua ini apabila kamu tolakkan, kamu akan dapat nilai dia adalah negatif 12. Okay, yang ketiga, kita tengok contoh yang ketiga. Okey, kamu ada ni ungkapan yang pertama, ungkapan yang kedua yang didarabkan. Macam mana nak buat? Macam biasa. Macam kamu buat nak memperkembangkan ungkapan linear, dua ungkapan linear. Jadi kamu akan dapat satu ungkapan kuadratik. Sama juga dengan yang ini. Satu persatu kamu buat. Jadi kamu dah akan darabkan 4 dengan 3. Kemudian 4 darab dengan 5 set 3. Kemudian 5 darab dengan ini dan ni darab dengan ni. Okey? Sama juga cara dia. Okey, so 4 darab 3. Okey, kemudian darabkan 4 dengan 5. Kamu akan dapat ni. Kemudian jangan lupa darabkan ini dengan ni. Iaitu kamu akan dapat 3 darab dengan ni. 5 set 3. Last sekali, 5 set 3 darab dengan 5 set 3. Tu dia. Okey, dan kamu biasalah mudahkan lagi. Ini jadi 12. Ini akan, 4 dengan 5 boleh darab. So, kamu ada 20 set 3. 5 dengan 3 boleh darab. So, kamu ada 15 set 3. Dan ini. Okey, 5 darab dengan 5 dapat 25. Set 3 darab set 3 dapat 3. Okey, jadi 25 darab dengan 3. Okey, apabila kamu dah ada ni, kamu tengok mana ungkapan yang serupa, kamu dah tambahkan. Okey, ni 12 ni dengan 75 ni kamu boleh tambah. Yang ini set 3, ini pun set 3 kan? Bermakna 20 ni boleh tambah dengan 15. Jadi ungkapan ini boleh ditulis menjadi 87 tambah 35 set 3. Okey, mudah aja kan? Okey, kita tengok yang seterusnya. Okey. Tentukan sama ada ungkapan yang saya beri ni, ada 3 ungkapan. Sama ada mereka itu adalah set serupa ataupun tak serupa. Okey. Apa ungkapan pertama ini? 5 set 80. Ungkapan kedua ini, 2 set 58. Yang ketiga ini, 9 set 45. Adakah ketiga-tiga ini set serupa atau tak serupa? Okey, macam mana nak check? Macam mana nak semak? Okey. Senang sahaja, ingat kembali kamu perlu tukarkan ini kepada bentuk yang mempunyai set yang paling kecil. Okey, ingat balik kan? Okey, macam mana nak tukarkan? Okey, jadi yang ini, 80 ni kita tukarkan menjadi 16 darab dengan 5. 16 ni kamu tahu kan nombor perfect square. Jadinya ini akan jadi 5 darab dengan 4, darab dengan set 5. So, kamu ada 20 set 5. Okey, bagaimana dengan yang ini? 58 ni boleh pecah? Boleh. Menjadi 2 darab dengan 29. Itu aja kombinasi ada. Selain dari itu ada 1 darab dengan 58.
ataupun 2 darab dengan 29. Okey, sekarang kedua-dua nombor ini, 29 ni boleh tak ditukar? Adakah ini perfect square number? Tidak. Okey, tidak. Jadi dia dah tak boleh nak buat apa lagi. Jadi 2 set 58 ini adalah yang paling ringkas. Okey, yang ini pula set 9 darab dengan set 45. Okey, 45 ni kita tahu boleh ditukarkan menjadi 9 darab 5. Dan kamu tahu ini ni nilainya adalah 3. So, kamu ada... silap ni. Bukan 5. Ini 9 ni patutnya ni. Sorry ya. 9 darab dengan 3, 27 set 5. Okey, jadi patutnya dia patutnya 27 set 15. Okey, kita betulkan. Pen. Okey. Ini bukan 5 ni. Typing error sorry. Ini 9. Jadi sini bukan 15, sini 27. Okey. Okey, jadi ini jawapan dia 27 set 5. Okey. Tengok. Belum lagi. Belum habis. Ini. Awak tengok set yang pertama dengan set yang kedua. Sekejap ya. Okey ni. Sini ada set 5, sini pun ada set 5. Jadi kamu boleh simpulkan bahawa ini dan ini adalah set serupa. Okey. Mana yang tak serupa? Mana set yang tak serupa? Set yang tak serupa adalah yang ini. Ini dengan yang ini. Kan? Nampak obvious sangat dia tidak serupa. Okey, jadi dua tu adalah tak serupa. Okey, sekarang seterusnya. Ini dia. Menisbahkan penyebut bagi set. Okey, apa maksudnya kat sini? Tengok. Katalah kamu ada ungkapan ini 1/2 set 3. Okey, ini pengangka, ini penyebut. Okey, sekarang ni kamu tak boleh tulis penyebut ini dalam bentuk set. Penyebut ini kena tukar menjadi satu nombor. Okay? Yang bukan set. Jadi macam mana nak buat? Okay? Tak ada cara lain. Caranya ialah dengan mendarabkan ungkapan ini dengan set konjugat. Jadi apa dia set konjugat ni? Ada set konjugat. Apa dia set konjugat? Okay, mari kita tengok apa dia set dan set konjugat. Okay, sebagai contoh, kamu ada 2 set 5. Okay, apa set konjugat bagi 2 set 5? Set konjugatnya adalah sama. Okay, dalam kes ini sama. Okay, kenapa kita pilih 2 set 5? Kerana apabila kamu darabkan kedua-dua nombor ini, kamu akan dapat nilainya menjadi 4 darab dengan 5, 20. Betul? Kan? 20. Jadi 20 ni ada set lagi tak? Ada set. Dah tak ada. Dah bukan set lagi. Okay? Jadi ini tujuan set konjugat. Dia menukarkan daripada bentuk set kepada nombor yang bukan set. Okey. Contoh lain. Ini yang tadi bawah. Okey, contoh lain. Kamu ada 7 set 3 tambah dengan 2 set 5. Apa set konjugat bagi ini? Ungkapan ini. Okey, set konjugat dia adalah ini. 7 set 3 tolak dengan 2 set 5. Okey, yang apa beza ini dengan ini? Ungkapan pertama, ungkapan kedua. Ini tanda tambah, sini satu mesti tolak. Okey, kalau kamu darabkan kedua-dua ungkapan ini, kamu akan dapat nilainya menjadi 127. Dah tak ada lagi set dekat sini. Okey. Yang ketiga. Okey, kalau kamu ada ini. 2 set 5 tolak dengan 3 set 3. Jadi macam mana bentuk set konjugat dia? Itu dia. Ini set konjugat untuk ini. Okey. Kerana apa? Kerana apabila kamu darabkan ungkapan pertama dengan set konjugatnya, kamu akan dapat nilainya menjadi negatif 7. Dah tak ada set lagi kan? Ya. Okey, jadi inilah dia namanya set konjugat. Okey. Untuk 2 set yang terakhir ni, okey. Okey, macam mana dapat 127? Macam mana dapat negatif 7? Okey, yang ini kamu kena imbas balik bagaimana kalau kamu ada 2 ungkapan ini yang kamu darabkan.
Okey, kalau kamu ada dua ungkapan ini, kamu darabkan, kamu akan dapat ini sama dengan A square tolak dengan B square. Okey, jadi sebenarnya gini. Okey, ini A, ini B, ini A, ini pun B. Tanda mesti satu tambah, mesti satu tolak. Sama juga yang ini. Yang ni A, sini B, ini A, ini B. Dengan syarat tanda ini satu tolak, satu tambah. Okey, jadi apa kena buat ini? Maksudnya apa ni? Ini maksudnya ni 7 set 3 ni square tolak dengan 2 set 5 square. Jadi 2 set 5 mana tadi? 2 set 5 square ni nilainya 20 kan? 7 set 3 ni nilainya berapa? Kamu tahu kan 49 darab dengan 3. Okey, jadi ini. Macam mana nak dapat nombor ini? Gunakan ini Okey, tengok contoh. Kita tengok contoh. Okey, ini 1/2 set 3. Tadi macam mana nak tukarkan dia kepada nombor yang tak ada set, sebab ini bahagian penyebut. Ingat balik, iaitu kamu kena darabkan dengan set konjugat. Apa set konjugat bagi ini? Set konjugat ni untuk yang penyebut tau. Apa set konjugat bagi yang ini? Set konjugatnya adalah mana tadi? Ni. Ini kan? Dia sama. Okey. Kita tengok. Okey, jadi ini set konjugat dia. Jadi kamu kena darabkan dengan 2 set 3 per dengan 2 set 3. Okey, jadi atas dengan bawah mesti sama. Supaya apa? Ini ni nilainya adalah 1. Okey, jadi apabila kamu darab ini dengan 1, nilai dia tidak berubah. Jadi ini kena penting, mesti kena sama. Okey, jadi ini kamu boleh darabkan seperti biasa. 1 ni darabkan 2 set 3. Kemudian yang bawah ni 2 set 3 darabkan dengan 2 set 3. Maka kamu ada ni 2 set 3, 2 set 3 nilainya berapa? Nilainya adalah 12. Okey, so kamu boleh tulis jawapan ini menjadi 2 set 3 per dengan 12. Okey, jadi atas sini 2, sini bawah ada 12. Maknanya boleh diringkaskan. Jadi apabila diringkaskan, kamu dapat set 3 per 6. Nampak? Penyebutnya dia dah tak ada set lagi. Okey, atas tak apa. Atas tak apa ada set, tapi penyebut dia jangan sampai ada set. Okey, tengok lagi contoh yang kedua. Okey, kamu ada 1 per 2 set 5 tolak 3 set 3. Okey, ini ada tanda tolak. Ada tanda tolak. Jadi, apa dia set konjugat untuk yang ini? Set konjugat dia adalah, ya betul, 2 set 5 tambah dengan 3 set 3. Jadi apa nak buat dengan set konjugat? Kita darabkan dia. Kita darabkan dia. Ini maksudnya apa? Satu ni boleh darab dengan keseluruhan ni. Okey, akan dapat yang sama kembali. Kemudian yang penyebut ni, ini ni darab dengan yang ini ni. Okey, ingat balik macam mana mendarabkan kedua-dua ni? Kedua yang bawah ni. Okey, ini dia. Jangan lupa ni. Atasnya sama. Yang bahagian penyebut ni akan ada 2 set 5 square tolak dengan 3 set 3 square. Okey, jadi bawah ni berapa nilai dia? Penyebutnya berapa nilainya? Nilainya adalah negatif 7. Macam mana dapat negatif 7? Okey, 2 set 5 square kamu akan dapat 20. 3 set 3 square kamu akan dapat 27. So 20 tolak 27 dapat negatif 7. Okey, jadi ini. Ini bukan jawapan yang terakhir kamu. Jangan tulis ini sebagai jawapan terakhir. Kerana kat sini ada tanda negatif, bermakna ini bukan lagi keputusan yang muktamad. Okey, tak boleh ada tanda negatif di bahagian penyebut. Tak boleh. Jadi kamu kena tukarkan dia ni. Tak nak bawah. Bawah ni mesti sentiasa positif. Jadi apabila kamu tukarkan, kamu akan dapat ini sebenarnya negatif 1. Jadi ke atas ni sebenarnya lah negatif 1 darab 2. So kamu dapat ni negatif 2. Kemudian negatif 1 darab dengan 3 ni. Jadi sebab tu kamu ada negatif 3 set 3. Ini barulah jawapan yang terakhir. Kamu perlu tulis. Bawah dia ni penyebutnya dah tak ada lagi set. Okey, jadi jawapan yang ini yang diterima. Okay, tengok yang seterusnya. Contoh yang seterusnya lagi. Okey. Kali ni pengangka dia bukan 1. Ada 1 tambah set 7.
Okey. Penyebut dia ada 1 tolak set 7. Yang ini. Set konjugat dia yang mana? Ingat nak tentukan set konjugat, kamu tengok yang penyebut. Bukan pengangka. Penyebut. Okey, jadi penyebut ni set konjugat untuk 1 tolak set 7 adalah 1 tambah set 7. Okey, jadi kamu darabkan dengan set konjugat dia. Okey, maksudnya ni atas ni ungkapan ni darab dengan ungkapan ni. Dan yang bawah ni ungkapan ni darab dengan ungkapan ini. Okey, apabila kamu darabkan yang atas seperti biasa ini 1 darab 1 dapat 1. 1 darab set 7 dapat set 7. Set 7 darab 1 dapat set 7 darab set 7 dapat 7. Okey, yang bawah ni ingat yang ni lah. Ingat rule yang ini ni. Okey, jadi kamu ada 1 square tolak dengan set 7 square. Jadi atas ni kalau dipermudahkan 1 dengan 7 dapat 8. Set 7 campur set 7 akan jadi 2 set 7. Okey, penyebut dia bernilai negatif 6. Okey, ingat negatif 6 ni tak boleh berada di bawah, tapi kamu juga boleh lihat sini nombor dia 8, sini 2, sini 6. Bermakna ini boleh dimudahkan lagi. Okey, macam mana nak mudahkan? Ini, kamu factorize yang atas ni, pengangka ni. Okey, factorize menjadi ini. Kemudian jangan lupa 2 dengan negatif 6 ni boleh dipermudahkan lagi. Okey, so ini adalah jawapan kamu dapat. Tetapi ini bukan jawapan terakhir. Jawapan terakhirnya perlu ditulis menjadi ini. Negatif tak boleh ada di sini. Okey, jadi negatif 4 tolak set 7. Ini jawapan terakhir kamu. Seterusnya. Okey, kamu ada 2 kat sini. 2 pecahan. Yang pertama, yang kedua. Macam mana nak buat ni? Macam mana nak cari set konjugat dia ni? Yang mana satu? Okey, jangan bimbang. Jangan risau. Set konjugat ni perlu dirujuk kepada penyebut. Perlu dirujuk kepada penyebut. Okey, jadi kamu kena buat apa? Kamu kena darabkan set konjugat ini untuk yang pertama. Kemudian kamu darabkan set konjugat ni untuk yang kedua. Jadi ini boleh ditulis menjadi ni. Okey, ini yang pertama ungkapan pertama, darabkan dengan set konjugat dia. 4, 5 bawah dia yang berbeza adalah tanda tambah dengan tolak. Yang ini pun sama. Set konjugat dia apa? Set konjugat dia adalah 7 tolak set 3. Okey, jadi yang tu teruskan. Ni. Jangan pening-pening. Jadi awak buat satu-satu. Cari, darabkan set konjugat untuk yang pertama. Kemudian darabkan dengan set konjugat untuk yang kedua ni. Okey, yang ini maknanya kamu ada ungkapan yang pertama darab dengan ungkapan yang kedua. Satu-satulah awak kena kembangkan. 3 darab dengan 5. 3 darab set 2. Kemudian set 2 darab 5. Kemudian set 2 darab dengan set 2. Okey, macam biasa. Macam biasa. Okey, ini. So, kamu dapat ini. Okey, yang ini pun sama juga. 4 darab 7. Bla 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 bla. Sampailah set 3 darab dengan set 3. So, ini dia kamu dapat. Okey, sekarang permudahkan yang ini dulu. Yang pertama ni dulu. Permudahkan dulu ni. Jangan campur-campur dulu. Ini. Permudahkan ni dulu. Okey, 15 ni dengan 2. Jadi 17. Sini set 2, sini set 2. So, kamu boleh tambah. 3 tambah 5 dapat 8. Set 2. Okey, yang ini yang pertama ni boleh ditulis menjadi 17 tambah 8 set 2 per dengan 23. Dan yang kedua ini menjadi 31 tolak 11 set 3 per 46. Okey, sekarang nampak tak? Ni dah tak ada set, ini pun dah tak ada set. Okey, nombor dia dah cantik. Okey, lagi satu. Macam mana kamu nak selesaikan ini? Okey, pecahan ini 23, sini 46. So, apa nak buat? Darabkannya ini dengan 2. Apabila darab ni dengan 2, kamu akan dapat 34 tambah dengan 16. Ni darab 2. Okey, set 2. Okey, per 46. Yang ini kekal sama. Okey, sekarang penyebut dah sama. Apa lagi? 3, 4 ni boleh tambah dengan 3, 1. 16 set 2 tambah. Ada korang lagi? Tak ada serupa. Tak ada set yang serupa lagi. So, biarkan dia. Kemudian, set 3 ada lagi? Tak ada. Tak ada set yang serupa. Jadi, biarkan dia menjadi
negatif 11 set 3. So, jawapan dia akan jadi 65 tambah dengan 16 set 2 tolak dengan 11 set 3 per 46. Boleh ringkas lagi tak nombor ni? 46, 65, 16 dengan 11. Dah tak boleh Jadi ini adalah jawapan yang paling ringkas bagi soalan ini. Okey, itu sahaja hari ini. Saya harap kamu faham dengan jelas. Okey. Dan jangan lupa buat latihan yang saya beri. Okey. See you next time. Bye.